makanan-makanan seperti ini. Maka kata Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa menempelak kaumnya, kaum baginda Bani Israel ini, apakah kamu nak menukar benda yang dah Allah Ta'ala bagi yang sangat baik, kamu nak tukar dengan barang yang sangat rendah keadaannya? Maknanya makanan-makanan ni adalah makanan kamu di Mesir. Kamu di Mesir adalah golongan hamba. Orang Mesir sendiri pun tak makan makanan ini, kamu yang makan makanan ini. Bila kamu berada di sini, Allah Ta'ala naikkan darjat kamu, Allah Ta'ala bagi makanan yang istimewa. Kenapa kamu nak tukar makanan istimewa ini dengan makanan yang kamu makan dulu, yang orang Mesir pun tak nak, orang Mesir pun tak teringin nak makan? Begitu maksud Nabi Musa AS menempelak kaum Bani Israel ini. Maka kata Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, Musa mengatakan, kalau begitu adanya, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke kota, niscaya kamu akan dapat apa yang kamu nak. Kamu kena usaha. Kerana oleh kata kamu nak benda yang tidak berkualiti, kamu carilah benda yang berkualiti tinggi. Kamu tak nak yang Allah Ta'ala tak suruh kamu bercucuk tanam pun, Allah Ta'ala turunkan dari langit makanan-makanan istimewa ini. Tapi kamu tak nak. Kamu nak juga makanan-makanan yang orang berdarjat tak mau makan. Orang yang hina macam kamu nak makan, kamu pergilah ke kota. Di sanalah akan ada apa yang kamu nak. Begitu. Wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanah. Dengan sebab kemuliaan Allah Ta'ala itu ditimpakan ke atas mereka itu dhillatu wal maskanah, kehinaan, dhillah, kehinaan dan kemiskinan. Jadilah kaum Israel ni jadi orang yang hina, jatuh hina dan jatuh miskin. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, sambil mereka mendapat kemurkaan dari Allah SWT. Allah Ta'ala murka kepada Bani Israel ini. Kerana apa tuan-tuan? Walaupun mereka ini diberi kurniakan ramai Nabi dan Rasul, kenapa Allah Ta'ala murka kepada mereka dan menurunkan kehinaan dan kemiskinan kepada mereka? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Perkara itu dengan sebab mereka. Zalika ni balik kepada ghadabim minallah, kemurkaan Allah Ta'ala itu dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menolak isi kandungan kitab Taurat. Mereka mengambil yang sesuai, menolak yang lain. Mereka menolak ataupun mereka ingkar kepada perintah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan dengan sebab itu, dengan perbuatan mereka itu, sampailah ke peringkat wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, sampai ke peringkat mereka sanggup membunuh Nabi-Nabi tanpa sebab yang benar. Seperti yang berlaku kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam, yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kerana apa? Kerana dihasut oleh raja yang memerintah negeri mereka pada masa itu. Jadi mereka sanggup taat kepada perintah raja yang menguasai negara mereka, hingga sanggup membunuh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang menyeru mereka ke arah ajaran Allah yang benar. Itu berlaku kepada Nabi Zakaria dan berlaku kepada Nabi Yahya. Dan mereka ingin berbuat perkara yang sama kepada Nabi Isa AS, tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa AS ini, diangkat ke langit oleh Allah SWT untuk suatu masa, sehinggalah pada akhir zaman nanti Nabi Isa ini akan Allah Ta'ala turunkan semula ke bumi ini untuk melaksanakan tugas
tugas apa tuan-tuan? Membawa orang-orang Kristian memeluk agama Islam dan membunuh Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal. Itu misi Nabi Isa AS ketika pada akhir zaman. Bila tu Nabi Isa ni memang dikata ulama-ulama ya, hadis akhir zaman, itulah tanda dunia sangat hampir kepada kiamat. Jadi macam sekarang pun dah hampir dah, kiamat tu dah semakin hampir, tetapi belum lagi sampai ke tahap Imamul Mahdi muncul dan Nabi Isa diturunkan Allah SWT. Kalau sampai waktu itu memang tidak jauh, dah dekat sangat dah waktu dan saat itu kan. Wallahu alam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan demikian itu disebabkan mereka derhaka dan melampaui batas. Asaw, asi, ya, mereka ini derhaka kepada Allah SWT dan ya'tadun, melampaui batas. Ya, mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, kan. Maka Allah Ta'ala Musa menjadi murka kepada Bani Israel ini, dan kisah Bani Israel ini banyak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim sebagai pengajaran untuk kita. Baik, kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh almarhum Tuan Guru pengarang kitab ini. Ayat ini menyatakan bahawa kaum Bani Israel sesudah dikurniakan Tuhan dengan makanan yang lazat seperti manisan dan burung, mereka berkata kepada Nabi Musa AS bahawa mereka sudah jemu memakan makanan ini, sudah jelak makan sejenis saja, tidak terbuka nafsu hendak memakannya lagi. Mereka minta supaya Nabi Musa AS memohon kepada Allah jenis makanan-makanan yang lain. Mereka nak makan yang bermacam-macam dari tumbuh-tumbuhan bumi seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang dal dan bawang merah. Mendengar ini Nabi Musa AS menempelak dengan sabda-Nya, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Ya, surah Al-Azim mafhumnya, mahukah kamu bertukar barang yang baik dengan yang kurang baik? Ya, apa maksudnya itu? Maksudnya bukanlah perbuatan kamu itu, bukankah perbuatan kamu itu bodoh? Mahu menukar makanan yang baik dan istimewa seperti manisan dan burung ditukar dengan makanan yang kurang baik dan rendah mutunya seperti timun, bawang dan lain-lainnya. Macam kita sebut tadi lah, makanan yang diminta oleh Bani Israel itu ialah makanan yang orang Mesir pun tak nak makan. Makanan ni kira makanan orang berdarjat rendah. Kalau kata macam beras tu, beras yang kita nak bagi anak kita makan pun fikir dua kali, macam tu lah, sebab teruk sangat. Tapi kalau orang yang betul-betul miskin, mereka tak kisah pun, asalkan dapat makan. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, mereka tak mahu makanan-makanan macam ni. Maka di Mesir ketika itu, makanan-makanan yang disebut oleh Bani Israel ini tidak dimakan oleh orang Mesir sendiri, kerana mereka ada makanan lain yang sesuai dengan mereka. Yang makan makanan yang disebut oleh Bani Israel ini orang-orang yang menjadi hamba seperti Bani Israel. Lepas itu Nabi Musa menempelak mereka. Nabi Musa ni, kalau kita tengok sejarahnya, Nabi Musa ni dibesarkan di istana Firaun, dan dia dibesarkan dengan menjamah makanan-makanan orang Mesir. Sebab itulah Nabi Musa kata begitu dalam ayat yang kita baca tadi. Kamu nak buang makanan yang bagus ini, dan kamu nak makan makanan yang orang Mesir pun tak nak makan, benda yang tu adna, benda yang berkualiti rendah, kan? Sedangkan makanan ini Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, bukan kamu sendiri pergi tanam ataupun kamu sendiri terpaksa ternak. Allah Ta'ala turunkan dari langit benda, makanan-makanan yang bagus ni. Kamu nak juga makanan-makanan yang orang biasa, orang berdarjat tak mahu, orang yang berkedudukan baik tak mahu. Gitu. Oleh kerana mereka berdegil juga berkendakan barang-barang makanan itu, maka berfirman Allah SWT, "Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum." Surah Al-Azim, maksudnya berangkatlah kamu ke dalam kota, di sana dapat olehmu apa-apa yang kamu minta. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan Misra? Ihbitu Misra,